لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن شئت سهلا. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya dapat kita sama-sama melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Tanpa taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tak dapat kita nak melaksanakan solat maghrib. Kalau Allah tidak menentukan kita untuk solat maghrib secara berjamaah, kita tak solat berjamaah. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah, amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah, sebelum kita memulakan membaca kitab Munyatul Musalli atau Minyatul Musalli, sukalah saya untuk membawa satu permasalahan. Permasalahan ni di dalam ilmu fiqh terlampau banyak dan terlampau detail dan dakik, terlampau mendalam. Sebelum ini ditanya bagaimana solat qunut menurut mazhab Syafi'i. Yang saya terangkan adalah sepatutnya untuk kita mendapat pahala, disebut pahala membaca doa qunut secara jahar, secara jelas. Seperti mana kita biasa baca, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Kita diam, betul. Kalau kita lihat di dalam beberapa buah kitab menyatakan bahawa kita tak diam, disunatkan untuk kita baca dengan nada yang perlahan. Fa innaka taqdi. Kalau biasa Allahumma hdina fi man hadait, yang lain aminkan kan. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i dibaca dengan nada yang perlahan. Jadi sebelum itu bau berkenaan dengan mazhab Syafi'i lah. Sebelum tu saya terangkan berkenaan dengan mazhab-mazhab yang lain. Adapun mazhab Hanafi, tidak melakukan doa qunut di dalam solat subuh, mazhab Hanafi. Tetapi dilakukan di dalam solat sunat witir setiap kali bulan Ramadan tu kan, 15 Ramadan. Adapun mazhab Maliki, mereka melakukan doa qunut tidak diangkat tangan. Disunatkan untuk tidak diangkat tangan. Sebelum rokok, kita selepas rokok, Sami Allahu liman Allahumma hdina kan, sebelum sujud, dia sebelum rokok. Adapun mazhab Hambali tidak disunatkan untuk membaca doa qunut ketika waktu solat subuh. Mazhab Syafi'i disunatkan untuk melakukan ataupun membaca doa qunut ketika solat subuh, dan disunatkan juga di dalam solat sunat witir. Tu. Permasalahannya di mana? Permasalahan bagaimana nak dibaca. Seperti mana saya terangkan tadilah. Dan persoalannya, sebelum kita membaca seperti mana biasa, Nabi SAW pada ketika dulu, pada ketika berlakunya peperangan, dipanggil Yamamah kalau tak silap, peperangan Yamamah, matinya para qurra ni orang pembaca Al-Quran,
para huffaz yang memelihara Al-Quran. Di dalam peperangan dibunuh. Dan ketika itu ke Yamamah. Ketika itu tak silap saya lah, peperangan Yamamah. Ramai yang mati, 70 orang lebih kurang. Apabila begitu Nabi SAW baca doa kunut. Doa kunut. Tapi doa nak mencelakakan ataupun supaya Allah SWT berikan bencana atau pembalasan kepada orang-orang kafir ni. Disebut dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan doa yang dibaca tu daripada Khalid bin Abi Imran radhiyallahu anhu qala bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala mudarrin idza ja'ahu Jibril fa'au ma'a ilaihi in uskut anna askut fasakata faqala ya Muhammad inna Allah lam yab'athaka sababan wala la'anan wa innama ba'athaka rahmatan lil alamin laisa laka minal amri syai'in thumma 'alamahul qunut Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik. Berkenaan dengan hadis ni, apabila Nabi membaca kecelakaan kepada orang kafir ketika itu, Saidina Jibril turun memberitahu wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, engkau tidak diutuskan untuk mencelakakan orang, untuk mencela, sababan wal la'anan, untuk melaknat orang. Tetapi engkau diutuskan untuk memberi hidayah, untuk membawa petunjuk rahmat kepada masyarakat pada ketika itu. Kemudian diajarkan Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik. Itu yang diajarkan menurut hadis ini. Jadi datang pula ada hadis yang lain yang menyatakan bahawa Nabi SAW membaca doa kunut ini hanya sebulan saja. Sebulan. Dia doakan tu untuk kecelakaan pada orang kafir ni sebulan saja. Lepas tu Nabi berhenti. Itu melalui hadis yang menyatakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata Nabi doa kunut sebulan, lepas tu dah tak baca doa dah. Ada pula hadis yang lain menyatakan bahawa Nabi SAW baca kunut selama sebulan, kemudian diteruskan sehingga Nabi wafat. Dalam kaedah ini ulama fiqh menggunakan kaedah al-jam'u, kaedah jam'u wa taufiq, iaitu menetapkan apa yang musbitu 'ala an-nafi li ihtimali 'ala ziyatil ilm. Bermakna ulama fiqh ini menggunakan perkara yang musbit, sabit. Dalam permasalahan ini, jadi Nabi pun ada dua riwayat berkenaan dengan Nabi baca sebulan, kemudian diteruskan sehingga Nabi meninggal ataupun Nabi wafat. Ada pandangan lain pula, Nabi baca sebulan dan Nabi berhenti. Jadi mazhab Syafi'i menggunakan pandangan yang meneruskan doa kunut menggunakan doa kunut. Doa kunut ni ada banyak versi dia ataupun kaedah dia ataupun bacaan dia berbeza-beza. Yang pertama doa yang kita biasa baca. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Adapun dalam hadis menyebut wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rahmatika tu tak ada. Wa qina syarra ma qadait. Disebut dalam hadis. Wa qina syarra ma qadait. Barulah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tetapi disebut dalam hadis secara tepatnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Dah cukup. Itu je. Tapi para ulama mazhab Syafi'iyah menambah. Bermakna di dalam solat dia ada Al-Quran, kita boleh berzikir, kemudian kita berdoa. Ada juga doa yang lain, doa yang tadi tu doa yang diajarkan oleh Nabi ataupun dilakukan oleh Nabi. Adapun doa kunut yang lain yang dilakukan oleh
Sayyidina Umar ataupun Ibnu Umar. Macam mana kalau kita pergi negara Arab, kita akan dengar macam mana dia orang baca. Ini lain macamnya doa dia. Sebab apa kita tak pernah buat? Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu laka wa natawakkalu alaika wa nuthni alaik. Bacaan dia lain. Tapi boleh tak? Boleh. Boleh. Balik pada hadis yang tadi, Allah Madinah tadi, ditambah kita disebut dalam hadis wala yadhillu man walait wala ya'izzu man adait wala ya'izzu man adait, itu ditambah oleh para ulama mazhab Syafi'i sehinggalah habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Bermakna kalau sekiranya kita eloknya, biasa kalau imam lah, imam dia ada muzakarah dia, muzakarah imam kan, dibaca dengan kadar yang, apabila yang awal tadi kuat sampai fa innaka taqdi, di apa kata, digalakkan untuk baca dengan nada yang perlahan, didengar oleh makmum tetapi tidak kuat seperti yang awal baca tadi. Dapat dua pahala baca kuat, dapat satu pahala baca kuat, satu lagi pahala baca perlahan. Jadi kalau kita biasa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tu kita baca dengan kita yang makmum akan sambut amin, amin kan. Sepatutnya kita asyhad. Sebab tu dia ada kaedah dia memahami bacaan dalam solat tu. Ada yang macam contoh di dalam solat, Alaisallahu bi ahsanul hakimin kan. Surah At-Tin. Alaisallahu bi ahkamul hakimin. Bala syahidna. Disunatkan. Bala syahidna. Sebab kita menyaksikan alaisallah, bukankah Allah itu ahsanul hakimin. Alaisallahu bi ahsanul hakimin. Sebaik-baik orang yang memberi hukum ataupun hakim, sebaik-baik hakim. Bala syahidina, kita mengakui. Sebab tu begitu juga Allah kata alastu bi rabbikum, adakah tidakkah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, qalu bala. Ketika mana nak ditiupkan roh, qalu bala. Bala ni apa? Ya. Bukan bala Subramaniam tu. Bala ni ya. Jadi di situ ada kaedah-kaedah yang diajarkan oleh para ulama lah di dalam solat. Ada juga doa yang dibuat ataupun doa yang jarang kita buat tapi dibolehkan. Apa tu? Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahumma rahamni ya rahim. Itu doa. Doa apa doa. Seperti yang penting bertepatan dengan sunnah lah. Jangan doa bahasa Melayu je. Jangan doa bahasa Melayu. Seeloknya doa dalam bahasa Arab. Dan kita fahamlah bahasa Arab. Okey, baik. Wallahu alam, sedikitlah perkongsian sebab kadang-kadang dia ada permasalahan-permasalahan kita tak boleh nak cerita ataupun nak terangkan terus. Kita kena semak balik kitab dan baca balik, tengok, kemudian kita terangkan supaya petakut kita tergelincir ataupun apa istilahnya, kita tersilap dalam memberikan pandangan. Jadi lebih baik kita ambil masa sikit untuk kita terangkan dengan lebih jelas. Baik. Kita buka kitab Munyatul Musalli. Kita baca semulalah berkenaan dengan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Setengah hukamat bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 itu, disimpankan 12,000 hikmah itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tidak dapat tiada daripada mengetahui dan mengajarkan 12 perkara itu, supaya sempurnalah sembahyangnya
Maka 6 perkara dahulu, iaitu sebelum daripada masuk kepada sembahyang, dan 6 perkara kemudian daripadanya, iaitu di dalam sembahyang. Pertama disebutkan ilmun ataupun ilmu, kerana sabda Nabi SAW, amal sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam kejahilan. Yang kedua, wudu, kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang itu melainkan dengan tuhur. Ini menggunakan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib, tidak akan sempurna suatu kewajipan itu illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajib. Jadi wudu ni menjadi wajib apabila kita nak melakukan perkara yang wajib. Wudu ni menjadi wajib apabila kita nak melakukan ibadah solat ni, jadi wajib. Berwuduk, hukum dia apa? Hukum dia sunat kalau kita nak kalau kita nak buat tawaf ke dan sebagainya. Tetapi menjadi wajib apabila melakukan solat. Solat wajib. Memegang Al-Quran, bagaimana pegang Al-Quran? Pegang Al-Quran wajib berwuduk. Kalau tak berwuduk, berdosa. Kalau sekiranya kita nak bawa Al-Quran, contoh kita nak bawa Al-Quran, kita bawa ni, kena berwuduk tak? Kena berwuduk. Kalau sekiranya di dalam Al-Quran, di dalam contoh kita bawa Al-Quran saja, tiba-tiba kita tak ada wuduk, macam mana kita nak bawa beg tersebut? Yang penting, yang pertama kita kena letak benda-benda lain selain tu. Contoh kita perempuan ada beg tangan kan? Beg tangan tu. Jangan cakap kita nak bawa Al-Quran. Kita niat dulu kita nak bawa benda lain. Contoh handphone ke, apa, minyak wangi ke budak kan. Kita niat bawa tu. Dibolehkan kalau tak berwuduk. Tapi seeloknya berwuduklah. Okey, baik. Ketiga pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Segala pada tiap-tiap sembahyang. Okey. Yang keempat, memelihara akan waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, niat. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabdanya tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Tahrimuha tahrim, iaitu apa-apa yang dihalalkan seperti makan, minum, bercakap biasa. Sebelum solat diharamkan ketika solat. Jangan kita bercakap ketika solat. Dia bisik dengan kawan dia, awak dah makan belum? Lepas ni kita makan nasi ayam ataupun asam pedas. Tak boleh. Tahliluha taslim, dihalalkan setelah memberi salam. Ke-8, berdiri kerana firman Allah SWT, wa qumu lillahi qanitin. Yang ke-9, membaca Quran. Ke-10, rokok. Ke-11, sujud 2 kali. Ke-12, duduk tasyahud akhir. Adapun ilmu, dibahaskan pula. Kalau kita baca secara mendalam ataupun kita menghayati, meneliti kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani ini, dia punya perbahasan kitab ini penuh dengan penghayatan berkaitan dengan ibadah. Dia ada berkait rapat dengan halal haram, dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan peribadi kita. Jadi kalau kita mendalami betul-betul, kita sedikit dapat mengambil manfaat daripada peribadi Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Ilmu itu ada atas tiga wajah. Pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunatnya, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Nak tak nak kena belajar ilmu berkaitan dengan solat. Kalau kita tak tahu kaifiat berkenaan dengan solat, tidak sah, takut dibimbangi, tidak sah. Keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat, maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya, iaitu kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat.
Yang ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauh akan dia, iaitu tipu daya syaitan. Sebab tu kita baca bismillah. Dia ada doa-doa di dalam berwuduk ni, ada doa-doa dia. Doa-doa khusus. Ya Allah, peliharakanlah tangan aku ini daripada menerima tangan buku amalan dengan tangan buku amalan dengan tangan kiri, gitu doa dia. Ya Allah, jadikanlah tangan kanan aku ini menerima buku amalan dengan tangan kanan. Ya Allah, peliharalah muka aku, berikanlah muka aku ni bercahaya dan sebagainya. Banyak doa-doa dia. Maka adapun kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjakan 3 perkara. Yang pertama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan bughdun. Suci daripada perkara yang khianat, perangai-perangai khianat, kosongkan. Kemudian yang kedua, hasad dengki. Orang beriman ada tak hasad? Ada. Orang beriman ada hasad. Dia ada sebut dalam hadis, mukmin hasad. Mukmin yang hasad. Ada mukmin yang hasad. Kemudian bughdun. Bughdun ni, apabila orang marah, sebab tu diperintahkan untuk disuruh kita apabila kita dalam keadaan marah, kita nak buat apa? Pertama sekali kita kena duduk. Biasa kalau orang marah dia akan buat apa? Aku tak boleh, betul, dia akan berjalan-jalan. Betul. Dia akan berjalan, pegang pinggang, cakap tak tentu arah dia. Sebab apa? Dia memang nak marah orang tu. Sila hari dipukul. Tapi apabila marah, disuruhnya duduk. Duduk tenang. Okey, tenang. Tak tenang juga, suruhlah baring, suruh tidur terus. Kan? Tak boleh juga, akhirnya suruh ambil wuduk. Sebab dia boleh memadamkan api kemarahan tersebut. Sebab tu disuruh untuk berwuduk. Yang kedua, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Kena istighfar banyak kali. Dan yang ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Iaitu basuh anggota wuduk ini dengan sempurna. Pastikan celah-celah jari jemari, celah-celah bahagian kuku. Sepatutnya kuku ni kita kena potong selalu. Sunatkan, ada kaedah memotong kuku, kaedah. Ada 3 kaedah. Nanti minggu depan akan datanglah saya akan cerita macam mana kaedah dia. Ada daripada sini, ada ibu jari dulu dan sebagainya. Ada kaedah dia. Potong kuku. Seeloknya hari Khamis ataupun hari Jumaat. Sunat dia kan. Hari Isnin pun bagus juga. Jadi kuku ni najis-najis kat sini kena buang ni. Apa orang kata yang hitam-hitam apa pun kan, kena buang. Jadi celah-celah ni kena wuduk ni. Dan tiada berlebih-lebihan. Bermakna dalam sudut mengambil wuduk ni jangan lebih-lebih. Jangan buka air kuat-kuat sampai terpercik pada orang. Ambil wuduk dengan keadaan sopan santun lah. Jangan sap dia tepuk muka dia terus pecik muka orang. Tak elok. Sebagai adabnya kita kan hidup bermasyarakat, kena jaga adab di antara orang sebelah kita. Ini tak kita duduk sebelah orang tu, bau petai. Bau petai sebelah. Tak boleh. Dia tidak elok pada sudut adabnya lah. Adapun pakaian itu, maka sempurnanya itu dengan 3 perkara. Pertama, bahawa ada hia halal. Maksudnya pakaian yang kita pakai mesti halal. Duit yang kita beli untuk pakaian yang kita beli dengan duit mestilah duit yang halal. Yang keduanya, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Suci daripada najis tidak dimaafkan. Kalau sekiranya tahi cicak, tahi burung, kalau tersedar lepas solat tengok tahi cicak, kena solat balik. Kena pula tu imam, kena beritahu tu. Kena beritahu tu. Kan? Betul kan? Jadi tahi cicak, tahi kucing, semua yang berkaitan dengan najis yang tidak dimaafkan, najis yang nampak jelas, ain dia nampak jelas zat dia tu. Kemudian najis
anak-anak kecil, najis anak kecil, tak apa, jangan kadang ada orang silap, tak apa budak kecil boleh buat solat. Tak, najis juga. Najis. Cuma kaedah basuhan dia tu kena rencisan sahaja. Kan? Budak bawah 2 tahun. Najis yang tidak dimaafkan. Dan ketiganya bahawa ada ia muafakat dengan sunnah, iaitu bertepatan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Dan jangan ada pakaiannya itu atas jalan takabbur dan ujub dan megah. Pakaian ni, kadang ada orang dia bermegah-megahan dengan pakaian. Kan ada orang ternama dia pakai kot, dia mesti ngam-ngam je dia. Dia pakai kot, dia pakai ngam-ngam. Pakai baju dia mesti ngam-ngam. Sebab apa, dia punya style dia tu. Bau cantik, bau kemas. Tapi para ulama dulu pakaian dia memang lebar-lebar. Besar, lebar. Kalau tengok di Masjidil Haram saja dia pakai apa? Yang jubah tu kan, yang buka tu. Panggil apa? Dia ada istilah dia. Dia jubah-jubah ni ada istilah dia. Jubah, jalabiyah, ada apa semua. Jadi dia buka pakai besar. Serban pun besar. Jadi nampak kehaibatan dia, haibat. Orang kata kehaibatan, haibah orang panggil. Kehebatan dia. Adapun memelihara akan waktu, maka sempurnanya di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang, dan engkau amat-amat akan dia bagi hadir waktu. Bermakna dia mengamati matahari, bulan dan bintang, dia menunggu waktu masuk waktu. Menunggu waktu untuk solat. Tengok matahari, tengok, memperhatikan bulan bila nak masuk. Sebab tu kita digalakkan kalau kita solat, kalau di siang hari digalakkan untuk qailulah. Qailulah ni untuk memberi tenaga pada waktu malam nanti. Bangun tahajud. Jadi kita akan tersedar dalam pukul 3, pukul 4. Kalau kita tersedar pukul 3, pukul 4, jangan tidur sambung balik. Pergi tandas, sambung tidur balik. Kita sama-samalah peringatan untuk diri saya sekali. Bangun peluang yang ada tu, paling tidak tu paling kurang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah astaghfirullah. Zikir apa yang kita tahu zikir. Paling tidak kalau dah ngantuk sangat, penat sangat, itu paling kurang. Sebab apa? Mengambil keberkatan bangun malam tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullahal azim. Kau nak panjang sikit, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masaka. Tu sayyidul istighfar. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sayyidul istighfar. Digalakkan untuk istighfar. Bila baca sayyidul istighfar tu terus cerahlah matanya, terbuka terus. Tak boleh tidur dah. Sebab dah tak ngantuk lah jadi tu. Okey, baik. Yang seterusnya, keduanya, telingamu itu mendengar kepada bang. Sentiasa menanti, tunggu waktu masuk solat, waktu azan tu. Menanti. Sebab tu dikata kesempurnaan. Sebab apabila sifat orang yang sebab tu dia panggil munyatul musalli, idaman orang yang solat. Cita-cita apa yang diharapkan oleh orang solat. Tu. Dia jadi apa? Sebab apa? Dia menunggu-nunggu, cinta, tunggu waktu solat. Dan ketiganya, hati kamu memikirkan janjinya bagi waktu. Bermakna tunggu, betul-betul tunggu janji, bila temu janji kita dengan Allah ni. Tu. Bila temu janji dengan Allah ni. Jangan pula sekejapnya dah azan. Jenuh lah. Sekejapnya sembahyang lagi. Sembahyang lagi kata. Sini, yang kat sini tak adalah kan. Mungkin yang umur-umurnya yang masih lagi muda dia akan fikir benda tu. Solat lagi. Kena solat lagi. Adapun menghadap kiblat, kesempurnaan di dalam 3 perkara. Yang pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu. Menghadap kiblat. Pernah satu ketika
perbalahan ataupun perselisihan faham bagaimana solat orang yang berada di atas. Ni ada tempat solat dekat atas ni? Ada? Kena pula orang tanya, bagaimana keadaan orang solat di atas? Adakah dia boleh turun, kalau sekiranya ada kekosongan, dia boleh turun menghadap imam ataupun dia berpaling? Itu perbahasan tu. Disebut dalam kitab, kalau tak silap, kitab Ustaz Hidir ni. Beliau pun mengambil kitab-kitab perbahasan para ulama ni daripada kitab-kitab muktabar. Kena kitab Mughnil Muhtaj, banyaklah kitab-kitab yang diambil tu, disusun semula perbahasan. Kitab Ustaz Hidir kata solat sempurna solat apa? Solat berjemaah. Kalau boleh belilah dekat kedai buku tu ada solat berjemaah tu. Harganya lebih kurang dalam 50 hingga 70 ringgit lah. 70 ringgit ke 60 ringgit, lebih kurang gitu lah, saya tak ingat. Perbahasan dia memang detail. Bagaimana solat orang yang berada di atas, dia nak turun macam mana? Kalau Masjid Abu Bakar, kedudukan tempat orang yang solat di atas, di belakang tu, tangga tu menghadap ke imam kan. Kalau di sini, belakang tu menghadap sini. Jadi orang nak sekiranya nak memenuhi ruang solat ataupun nak turun tu, dia tak membelakangkan kiblat. Bagaimana? Selagi mana tempat itu di dalam kawasan masjid, dibolehkan. Dikira sah solat. Lagi satu syarat orang kalau sembahyang, contoh sembahyang kat sini seorang, imam kat depan, makmum nak sembahyang kat belakang tu. Yang penting syarat dia 300 apa ni, zira', dia panggil hasta kan. Jarak tidak melebihi 300 hasta. Sembahyang belakang boleh, tak ada masalah. Cuma hanya memutuskan saf sajalah. Boleh, tak ada masalah. Pastinya, yang pasti dia mesti melihat pergerakan imam. Mendengar tak cukup. Pastinya kena melihat pergerakan imam. Sebab tu ada di Indonesia kan solat dia, imam sini, lorong ni 1, 2. Ni lorong ni ada tembok tau. Tembok. Ni lorong kedua, lorong ketiga. Ada 7 lorong. Yang hanya melihat orang di depan saja. Orang depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok imam. Okey, bila nampak imam, belakang ikutlah belakang. Belakang ikut. Macam itu kaedah solat di situ. Dahsyat, di Indonesia macam-macam. Dia buat masjid guna tayar, guna tanah liat, tapi dia berusaha untuk buat masjid. Kita di Malaysia, kita kutipan kita lah. Kutipan kita ni dahsyat. Orang Malaysia banyak pemurah. Lagi kalau pergi negara Arab tu, ahsan nas. Bagus. Pasal bagus duit dah, fulus. Saya sebenarnya kata fulus fid dunya, mampus fil akhirah. Saya Ismail kamu kata kan. Okay, baik. Kesempurnaan menghadap kiblat, yang pertama engkau hadap kiblat dengan dadamu. Keduanya bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Bermakna hati itu betul-betul hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja di dalam hati kita, tidak ada benda yang lain. Ketiga, bahawa engkau khusyuk dan tawadhu' dan tadhallul dengan anggotamu, iaitu dengan perbuatan khusyuk. Perbuatan yang kita lakukan dalam solat tu kena khusyuk, memerhatikan betul-betul. Nanti dicerita bagaimana takbiratul ihram. Okey, adapun niat, maka kesempurnaan itu 3 perkara. Pertamanya, bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Bermakna kita kena tahu solat yang kita lakukan. Solat zuhur, solat maghrib, jangan tersilap. Kalau tersilap, kena solat semula niatnya. Yang kedua, bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri antara hadapan Tuhanmu dan ia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, melihat akan dikau. Maka engkau berdiri dengan haibah dan sakinah. Sebab tu haibah ni dengan penuh merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan penuh ketenangan.
Penuh ketenangan, jangan ada garu, duk tengok sana kiri kanan, tidak fokus pada bacaan, dengar apa orang baca. Kalau terdengar ataupun dia bacaan orang dia terdengar tu tak apa. Ni tu apa orang baca betul. Jangan. Fokus hanya pada Allah, pada ibadah kita sahaja. Jadi sakinah, tenang, keadaan tenang. Kita tak boleh. Sebab tu apabila masuk waktu imam nak takbir Allahu Akbar, dia nak dapatkan takbiratul ula ni, fadilat takbiratul ula, dia berlari sampai dah nak masuk dia cungak-cungak. Tak boleh. Bukan tak boleh, tak digalakkan, sebab dia akan hilang fokus hilang fokus. Nafas dia tercungak-cungak. Eloknya jalan dengan perlahan, keadaan tenang, sakinah. Begitu juga dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni sebab apa dipanggil taman-taman syurga kan? Raudhatun min riyadil jannah. Taman-taman syurga. Sebab apa disebut taman-taman syurga? Kalau kita pergi syurga, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam syurga, ataupun kita meneliti buku-buku yang mencerita berkaitan dengan syurga, keadaan orang di dalam syurga, dia tidak bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Tidak cakap perkara sia-sia tu. Salamun udkhuluha bisalamin aminin disebut. Perkataan salam ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang di dalam syurga. Sebab tu disebut orang berada di dalam majlis ilmu, dia tidak mendengar perkara yang sia-sia. Dia tidak dengar perkara yang sia-sia. Semuanya penuh dengan patuh dan khusyuk. Penuh dengan rasa kalau di dalam syurga ni tenang, ya, tidak ada susah-susah, tak ada riuh-riuh, tak ada. Dia dalam tenang je. Di dalam syurga. Dia tidak merasai rasa susah, rasa nikmat. Apabila kita rasa dalam syurga, keadaan dalam syurga, apabila kita rasa nak makan suatu buah, akan datang satu buah terus direct. Itu terdetik dalam hati, datang terus. Dan buah yang ada tu capai, senang nak dicapai. Bermakna pokok yang ada tu direndang. Dikhabarkan pokok yang ada di dalam masjid ni, ada di dalam syurga ni 3. Tuba. Pohon atau pohon tuba. Tuba, Nabi katakan tuba wa tuba wa tuba. 3 kali, berbahagialah. Orang yang dia beriman dengan aku tetapi tak pernah jumpa aku, tak pernah melihat. Siapa? Ni kita, zaman kita. Umat yang terkemudian, generasi yang terkemudian ni, kita beriman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Tu Nabi kata ikhwani. Siapa ikhwani? Ni orang yang beriman dengan aku, tidak pernah melihat aku dan tidak pernah berjumpa aku. Dia kata tuba ni satu pohon di dalam syurga yang bayang-bayangnya sepanjang 500 tahun perjalanan kuda. Perjalanan kuda berjalan macam mana? Perjalanan 500 tahun. Kiralah kalau kita rasa kita tak sampai 500 tahun. 100 tahun pun belum tentu sampai. Itu pun kalau 60 tahun naik 70 tahun tu ekstra. Nak suruh standby. Tu. Sebab tu taman syurga ni, ni taman syurga disebut dengan ayat Allah, disebut berkaitan dengan hadis Nabi, berkenaan dengan cinta-cinta Nabi. Itu taman syurga, cinta pada Nabi. Tenang. Nikmat. Buah yang dapat tu, sekali kita terdetik dapat buah yang sama tapi rasa yang lain. Rasa lain. Buah yang sama tapi rasa lain. Sebab tu satu hari Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia ditanya, buat apa engkau belajar agama? Engkau nak makan apa nanti? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata apa? Nanti aku nak makan buah-buahan syurga. Belajar agama, sebab tu kalau ada anak-anak ataupun ada saudara terdekat, disuruhnya belajar agama. Ambil Al-Quran, ambil bidang agama. Supaya apa? Supaya dia dapat nikmat-nikmat dalam agama tu, faham agama dan sebagainya. Akhirnya sekali dia akan dapat rasa buah-buahan dalam syurga. Seterusnya,
Ketiga, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tadallul dengan anggotamu. Niat kesempurnaan itu 3 perkara. Pertamanya, bahawa engkau ketahui apa yang engkau dirikan. Keduanya, bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri di hadapan Tuhanmu dan ia melihat akan dikau dan engkau berasa diri dengan haibah dan sakinah. Ketiganya, bahawa engkau mengetahui bahawasanya mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Ia, yakni Allah, ia mengetahui akan barang yang di dalam hatimu, maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Adapun takbir, okey. Makna Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa isi hati kita. Allah Taala tahu apa isi hati kita. Bermakna kita kena selesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada, selesaikan ataupun kosongkan daripada minda, daripada hati. Buang tepi, kita fokus pada solat. Sebab tu dalam solat jangan kita berbual-bual sebelum solat. Sebab tu di dalam sebelum solat jangan berbual. Fokus. Begitu juga orang berada di kubur. Kita pernah talqin kan? Kita talqin, dia berbual kat belakang sambil gelak ketawa. Takut-takut tergolong daripada orang yang fasik sebab tidak mengingati kematian. Orang datang ke kubur ini untuk mengingati kematian. Ambil iktibar bagaimana mati aku ni apa dan sebagainya. Tetapi apabila dia bercakap-cakap, oh ni bual, kemudian ketawa sekali. Dia tidak ambil ibrah dan pengajaran daripada kematian tersebut. Tidak ada apalah dia pergi ziarah kubur tu, tidak ada manfaat. Hanya ketawa lah. Ketawa, dia tak ambil iktibar. Sebab tu talqin kita baca. Kadang ada orang tolak talqin. Talqin ni boleh, tak ada masalah. Ini perbahasan zaman sekarang ni. Orang nak menolak-nolak amalan-amalan ulama terdahulu. Dia kata tak ada nas, tak ada apa. Ada pandangan-pandangan yang membolehkan. Okey, seterusnya takbir itu maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertamanya, bahawa engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih lagi jazam. Sebab tu Allahu Akbar, telinga belakang telinga. Bahawa engkau angkatkan 2 tangan berbetulan 2 telinga. Tu berbetulan dengan 2 telinga ibu jari. Allahu Akbar. Kalau perempuan, hujung bawah kan? Hujung telinga ni, ujung jari ni dengan ujung telinga. Allahu Akbar, direndahkan. Ketiga, bahawa adalah hati engkau hadir, maka engkau takbir dengan ta'zim, dengan penuh ta'zim, mengagungkan, dengan penuh mengagungkan. Bermakna mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Adapun qiyam, kesempurnaannya itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu, melihat tempat sujud. Ada yang semayang macam ni, dia langok atas. Kau ni makruh. Makruh. Dia tidak melihat tempat sujud. Baik, kita sambung sedikit. Keduanya, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketika qiyam, ketika berdiri. Ketiganya, bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Jangan berpaling kanan kiri. Melainkan kalau kita nak memenuhi ruang saf yang kosong, kita penuhkanlah. Jangan duk kita pusing kanan, pusing kiri. Ini ada pula saya perasan, time kita tak jadi imam, kita semayang, kita lambat sikit, lambat solat berjemaah tu, kita dalam masbuk rakaat kedua, tengok kawan tu tengah bangun daripada sujud. Bangun daripada sujud tu, dia bersihkan kapet dia tu, dia sapu, dia tengok kiri kanan, tak tahu dia tengok apa. Yang penting dia mata dia clear dia tu kan. Tak boleh. Bermakna hilang fokus khusyuk dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun kesempurnaan qiraah itu 3 perkara. Pertama, engkau bacaan yang sahih dengan tartil dan ketiadaan lahnun. Bacaan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Lahnun kesalahan dengan tidak ada kesalahan. Kena perbetulkan bacaan kita, bacaan di dalam solat. Alhamdulillah, ha macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin, ain macam mana? Ar-Rahmanir Rahim. Kadang ada orang Melayu kita biasanya kalau kita baca dengan orang Arab, dia akan tegur pada Ar-Rahmanir Rahim. Biasa orang Melayu Ar-Rahmanur Rahim. Dia bukan bariskan atas, cuma nun tu jadi tebal. Sebab apa? Disebabkan ra. Ar-Rahmanir Rahim. Dia bacaan dia kena senyum. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kemudian pada huruf dal, biasa orang akan sebut lidahnya akan naik ke langit. Sepatutnya lidah tu, ujung lidah akan bertemu pada hujung pangkal gigi atas. Sila duduk. Tu. Makan budu. Ada. Iyyaka na'budu wa tu kedudukan makhraj huruf tu kena kenal. Iaitu kena memperelokkan bacaan Al-Quran kita. An'amta alaihim. Jangan an'am. An dulu huruf alif. Masuk nun. Am. Kena jelas. Ain. Jangan ain pada hidung. Hidung tidak sah. Dia ain tu pada kerongkong atas ni. Ain ha. Ghin kha. Hamzah ha. Tu. Dia jangan jangan salah. Sebab tu tak jumpa jalan lurus tu, jalan bengkok tak jumpa jalan lurus. Sebab tu dari sudut bacaan tu, bacaan Al-Quran, perhatikan, cari ustaz mana-mana, tanya imam pun boleh, tanya betul tak bacaan saya. Ada seorang sekali tu dia datang jumpa, "Mam, macam mana ni? Bacaan ni macam mana?" Kita perbetulkan ni kena betulkan ni, betulkan. Jadi dari sudut tu dia ada usaha untuk memperbetulkan bacaan. Kedua, engkau baca dengan tafakkur dan tadabbur akan maknanya. Bermakna tafakkur dan tadabbur ayat Al-Quran. Jangan baca hanya kosong saja. Seperti mana buah yang tiada isinya, hanya kulit saja. Dia tak faham kan. Kena faham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam, Tuhan segala-galanya, Tuhan segala makhluk dan sebagainya. Dia kena tahu. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah. Ataupun dia kalau dalam kitab lama-lama ni dia tak panggil murah, dia boros. Ar-Rahman. Bukan Allah ni sifat boros macam kita manusia ni. Borosnya Allah ni, orang kafir pun dia bagi, orang buat maksiat pun beri nikmat, orang yang menentang dia pun Allah bagi juga nikmat. Nikmat hidup, selagi hidup, bagi hidup. Itu namanya boros. Diberi pemurah, pemurah. Dicurahkan segala-galanya, nikmat, hidup, udara, nampak, melihat dan sebagainya. Ar-Rahim hanya khusus pada orang beriman saja. Kasih sayang Allah SWT pada orang beriman. Tafakkur dan tadabbur. Ketiga, bahawa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca itu. Adapun kesempurnaan rokok itu pada 3 perkara. Pertama, engkau ratakan belakang serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan meninggikan kepala. Kan ada setengah orang dia rokok dia tidak 90 darjah. Dia panggil inkhinas. Inkhinas ni apa? Dia nampak tak? Tu tertarik kan. Inkhinas ni macam ni. Kaki dia dah besar dah. Macam ni. Dia tidak 90 darjah. Dan kemudian dia tunduk macam ni dan dia angkat kepala. Dia panggil inkhinas. Hukumnya haram dilakukan. Dia kena 90 darjah. Rata. Tulang belakang ni rata. Jangan
Lepas tu dia mendada pula ke bawah tu, mendada dan naik kepala ke atas. Tidak mengikuti apa yang diajarkan sunnahnya. Mesti ditegak. Hukumnya haram. Kalau sekiranya tahu, batal solat. Sekiranya tahu, batal solat. Disebut dalam kitab Nalur Rajak, dalam syarahan kitab Misbahud Duja tu. Misbahud Duja. Kitab Syekh Ustaz Muhadijul. Kedua, bahawa engkau hantarkan dua tapak tanganmu di atas lututmu dan engkau jarangkan antara anak jari. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan rukuk dan dibaca tasbih serta ta'zim dan ketetapan. Bermakna di dalam rukuk kita lakukan dengan sebaiknya. Mudah-mudahan kita membaca kitab Munyatul Musalli ini kita memperoleh manfaat dan kita berusaha untuk ke arah kesempurnaan ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di dunia dan akhirat dengan menghidupkan majlis ilmu. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.